Sedang Zali ni menggali punya gali, tiba-tiba Anwar yang dekat motor ni dia terdengar suara Zali menjerit dekat dalam kawasan tanah perkuburan lama tu. Kenapa pula ni? Apa yang bising-bising? Anwar, cepat Anwar. Kau tengok ni apa yang aku jumpa. Menurut kata Zali terperasan ada satu tangan manusia yang telah terkulai layu. Tangan tu berwarna hitam dan ada kuku yang panjang warna hitam. Sedang mereka berbincang, Zali terasa macam kaki dia ni dicengkam oleh tangan yang terkulai tu. Tangan tu pegang kaki dia dengan sangat kuat. Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Kepada yang baru je sampai channel ni, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan dulu button subscribe dan turn on notification supaya nanti tak terlepas nak dengarkan kisah-kisah seram yang akan saya kongsikan dalam video-video yang akan datang. Yang dah subscribe, yang terus like, komen, share channel ni, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk terus like, share, komen dan terus support channel ni, okey? Sebelum tu, yang masih lagi belum kenal saya perkenalkan diri. Saya Irene, pencerita kisah seram yang akan membawa anda ke alam seperti maya. Untuk video kali ni, Irene ada terima sebuah kisah yang telah dikirimkan melalui DM TikTok. Kepada di luar sana, kalau malas sangat nak email, boleh juga kalau nak DM TikTok alam seperti maya. Cerita yang Irene dapat ni memang cerita yang legend. Cerita dia best lah. Bila Irene baca tu, jalan cerita dia agak menarik walaupun panjang. Sebelum kita nak mulakan kisah kita pada hari ini, eloklah kalau kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, mempermudahkan segala urusan harian kita, meluaskan rezeki kita dan memberi kebahagiaan kepada kita dunia dan di akhirat, serta menjauhkan kita daripada gangguan syaitan yang direjam, jin-jin serta perbuatan jahat manusia. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom kita dengarkan kisah seram yang telah dikongsikan oleh salah seorang penonton channel ni. Pengirim bagi cerita ni adalah Acoy. Tapi kata Acoy, kisah ni bukanlah kisah pasal diri dia. Ianya berkenaan dengan pengalaman atuk dia sendiri. Kisah ni merupakan sebuah kisah yang legend, berlaku pada tahun 1994. Acoy dia mempunyai seorang atuk yang bernama Haji Amran. Haji Amran ni merupakan salah seorang bekas imam di salah sebuah kampung yang terletak di negeri Pahang. Kampung ni masih ada lagi penduduknya sampai sekarang. Kawasan kampung ni adalah di pedalaman negeri Pahang. Menurut kata atuk Acoy, dekat kampung tersebut ada dua tanah perkuburan. Satu tanah perkuburan baru, yang kedua tanah perkuburan lama. Nak jadi cerita, ada satu hari ni, salah seorang penduduk kampung namanya Pakcik Elias telah meninggal dunia. Disebabkan jalan nak menuju ke tanah perkuburan baru tu ada buat sedikit macam construction lah. Nak baiki jalan sebab nak buat jambatan. Jadi, Imam Haji Amran putuskan supaya jenazah Pakcik Elias ni dikebumikan di tanah perkuburan lama. Sebab dah tak ada pilihan dah. Imam Haji Amran dapat berita kematian Pakcik Elias ni pada jam 10 pagi. Jadi, sebagai imam, dia cepat-cepat arahkan dua orang pemuda kampung bernama Zali dan juga Anwar untuk pergi cari salah sebuah kawasan lapang dekat tanah perkuburan lama agar mereka boleh kebumikan jenazah Pakcik Elias. Tanah perkuburan lama tu sebenarnya dah lama sangat orang tak datang sebab yelah, orang-orang dulu je yang gunakan tanah perkuburan lama tu. Lagipun, kawasan tanah perkuburan lama tu dah padat sangat dengan kubur-kubur lama. Sebenarnya cerita memang dah tak ada ruang dah sebenarnya kalau nak guna untuk gali kubur baru. Tapi, disebabkan keadaan dah mendesak, terpaksalah juga Zali dan Anwar ni pergi riki-riki kawasan tanah perkuburan lama tu untuk mereka cari ruang kosong sebab nak kebumikan jenazah Pakcik Elias. Cari punya cari, Alhamdulillah mereka jumpa satu kawasan macam kosong sikit dekat bawah pokok kekabu di kawasan tanah perkuburan lama. Lalu tak fikir panjang, mereka pun cepat-cepatlah mulakan kerja menggali kubur. Pada awalnya yang menggali adalah Anwar, manakala Zali pula tugas dia duduk dekat atas dan ambil tanah yang telah digali oleh Anwar tu bawa naik ke atas. Bila dah hampir kedalaman lebih kurang 4 meter macam tu, Anwar ni kata dengan Zali, kau lah pula gali dekat dalam lubang ni. Rokok aku tertinggal dekat motor. Tolong gali kejap
Tanpa banyak tanya, Zali pun masuk ke dalam lubang untuk menggali. Manakala Anwar ni pula dah berjalan menuju ke motor sebab tadi dia kata dia nak pergi merokok sekejap kan. Sedang Zali ni menggali punya gali, dalam kedalaman lebih kurang 5 meter macam tu, tiba-tiba Anwar yang dekat motor ni dia terdengar suara Zali menjerit dekat dalam kawasan tanah perkuburan lama tu. Kuat sangat suara Zali. Lalu cepat-cepatlah Anwar ni pergi masuk tengok apa yang dah jadi dekat kawan dia tu. Zali cepat-cepat panggil Anwar. Lepas tu Anwar tanya dengan Zali, kenapa pula ni? Apa yang bising-bising? Anwar, cepat Anwar. Kau tengok ni apa yang aku jumpa. Tahu tak apa sebenarnya yang Zali jumpa dekat dalam lubang kubur tersebut? Menurut kata Zali, sedang dia nak menggali kubur tu, tiba-tiba Zali terperasan ada satu tangan manusia yang telah terkulai layu keluar daripada dinding lubang yang telah mereka gali tu. Tangan tu berwarna hitam, kulit dia berkedut-kedut dan ada kuku yang panjang warna hitam. Sebab seingat mereka tadi, kawasan tu agak lapang dan pada fikiran mereka mungkin tu bukan kawasan perkuburan. Tak adalah jenazah kan dekat bawah tanah. Tapi rupa-rupanya bila dah gali punya gali, sebelah tu ada jenazah rupanya. Jadi mereka ni pun berbincang sama ada nak teruskan galian ataupun nak berhenti dulu. Sedang mereka berbincang, tak semena-mena Zali yang masih ada dekat dalam lubang kubur tu terasa macam kaki dia ni dicengkam. Dan bila Zali tengok ke bawah, memang betul kaki dia tiba-tiba dicengkam oleh tangan yang terkulai tu. Tangan tu pegang kaki dia dengan sangat kuat. Sampaikan Anwar pun nampak kejadian tersebut. Bila dah dalam keadaan macam tu, Zali tiba-tiba menjerit. Anwar apa lagi? Terus cabut lari lah. Dia tinggalkan Zali. Sebab dia tak sangka pula tangan tersebut boleh mencengkam kaki Zali. Zali yang ada dekat dalam lubang kubur tarik kaki dia dan panjat lubang tu untuk keluar. Mereka berdua ni pergi berjumpa dengan Imam Haji Amran. Imam Haji Amran pada ketika tu sedang berada di masjid menguruskan jenazah Pakcik Elias yang akan dikebumikan sebentar lagi. Mam, macam mana ni? Kami tadi sewaktu sedang gali kubur di tanah perkuburan lama tu, ada satu tangan. Tak tahulah tu tangan jenazah ke apa. Tapi dia pegang kaki saya lah Imam. Imam tolong tengok-tengok kan. Nak tak nak, Imam Haji Amran yang tengah sibuk waktu tu terpaksalah berhenti sekejap dan pergi ke tanah perkuburan lama untuk tengok kejadian yang telah diceritakan oleh Zali dan Anwar. Bila sampai dekat kawasan tanah perkuburan lama tu, memang betul ada satu tangan manusia yang terkulai layu. Tangan tu pula berwarna hitam berkedut dan berkuku panjang berwarna hitam. Sama seperti apa yang telah Zali dan Anwar ceritakan kepada Imam. Melihatkan kejadian tersebut, Imam Haji Amran ni terus beristighfar dan Imam pun membacakan beberapa potong ayat Al-Quran dan doa. Lalu cepat-cepat Imam Haji Amran ni ambil cangkul dan dia mula timbus semula tangan tersebut. Imam Haji Amran berbincang dengan Anwar dan Zali supaya tak lagi gali lebih dalam sebab mereka bimbang apa-apa kejadian buruk pula akan berlaku. Imam Haji Amran kata, kita selesaikan jenazah Pakcik Elias ni hari ni juga. Nak tak nak kita terpaksa kebumikan dekat sini sebab kawasan tanah perkuburan baru tu dah ditutup jalannya. Dipendekkan cerita, petang tersebut jenazah Pakcik Elias telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan lama di bawah pokok kekabu tersebut. Dan selesai saja urusan pengebumian, Imam Haji Amran juga ada berpesan kepada penduduk kampung supaya kalau boleh, kawasan tanah perkuburan lama tu janganlah selalu sangat orang datang sebab sebenarnya kawasan tanah perkuburan lama tu dah dipagari katanya. 9 tahun berlalu, memang tak ada kejadian apa-apa. Tapi tiba-tiba satu hari ada 2 orang kanak-kanak di kampung tersebut. Namanya Ijol dan Khairil. Ijol dan Khairil pada suatu petang sedang bermain bersama-sama. Mereka ni main layang-layang. Layang-layang ni kepunyaan Khairil. Tapi yang tengah main waktu tu adalah Ijol. Kiranya Ijol ni pinjamlah layang-layang Khairil ni. Sedang Ijol ni ralik sangat main layang-layang. Tahu-tahu layang-layang tu tersangkut dekat salah sebuah pokok di kawasan tanah perkuburan lama. Disebabkan Khairil ni risau, kejap lagi mestilah ayah dia marah punya. Layang-layang ayah dia dah bagi main sampai ke kawasan kubur mereka berdua ni main. Lalu Khairil pun cakap dengan Ijol, Ijol, pergilah ambil layang-layang aku tu. Kejap lagi abah aku marah lah. Dia baru beli layang-layang ni semalam. Ijol cakap dengan Khairil, Khairil, ni tanah perkuburan lama lah. Kau tak ingat ke mak ayah kita pesan jangan dekati tanah perkuburan lama ni? Yelah, aku tahu. Tapi tu layang-layang aku. Kau dah lah main layang-layang aku. Lepas tu tersangkut pula dekat dahan pokok kekabu. Kau yang main, kau pergilah ambil. Nak tak nak, terpaksalah juga Ijol dan Khairil ni pergi ambil layang-layang dekat kawasan tanah perkuburan lama tu. Bila masuk ke kawasan tanah perkuburan lama tu, memang terasa suasana seramnya. Dah lah waktu tu, waktu petang.
keadaan pula macam mendung je dah nak dekat hujan. Khairil tunggu dekat bawah pokok kekabu. Manakala Ijol pula mula panjat pokok kekabu tu dan perlahan-lahan merangkak ke kawasan dahan. Sebab layang-layang tu tersangkut dekat bahagian hujung dahan. Khairil yang ada dekat bawah ni duk gesa-gesa si Ijol ni. Cepatlah Ijol, janganlah lambat-lambat, cepatlah. Kejap lagi nak hujan ni, sekarang abahku marah. Ijol yang tengah ada dekat atas dahan ni cakap dengan Khairil, sabarlah, kejaplah aku tengah merangkak ni, pelan-pelan lah. Sedang Khairil ni matanya memandang ke arah dahan pokok kekabu tersebut. Tak semena-mena, Khairil dekat bawah tu menjerit sekuat hati. Dekat hujung kaki Khairil ni, Khairil terasa ada satu tangan yang sedang mencengkam kaki dia. Dan bila Khairil tengok, kaki dia telah dicengkam oleh satu tangan manusia yang warna dia hitam. Kulit dia macam menggerutu dan kukunya panjang, warna hitam juga. Mana tak terkejut budak tu. Bila dah jadi macam tu, Khairil apa lagi? Cepat-cepat dia tarik kaki dia dan dia pun lari keluar daripada tanah perkuburan lama tu. Ijol yang ada dekat atas dahan pokok kekabu tu terpinga-pinga sebab tadi dia dengar Khairil menjerit. Lepas tu dia tengok Khairil mencacak lari keluar daripada tanah perkuburan lama tu. Ijol cakap, Khairil ni tak tunggu pula aku ambil. Aku ni sikit lagi dah nak sampai dekat ujung dahan ni. Disebabkan dah dengar bunyi guruh dekat langit, Ijol pun mulalah merangkak perlahan-lahan menuju ke hujung dahan pokok kekabu tersebut. Tapi tak semena-mena, nasib Ijol kurang baik masa tu sebab dahan pokok kekabu tu patah. Bila dahan tu patah, Ijol yang ada dekat atas dahan pokok kekabu tu telah terjatuh daripada pokok dan kepalanya telah terhantuk di batu nisan kubur Pakcik Ilyas. Ingat kan Pakcik Ilyas yang 9 tahun lalu telah dikebumikan di bawah pokok kekabu tersebut? Dan kejadian tersebut menyebabkan Ijol telah meninggal dunia. Yang menyayat hatinya, mayat Ijol dijumpai 2 jam selepas dia meninggal dunia. Itu pun sebab ayah Ijol pergi cari Ijol ni satu kampung tapi tak jumpa. Kebetulan baru dia teringat yang Ijol sebenarnya pergi main-main dengan Khairil. Cepat-cepatlah ayah Ijol ni pergi rumah Khairil dan tanya dengan Khairil, mana anak dia? Lalu Khairil pun cakaplah yang last tadi dia jumpa Ijol memang dekat kawasan tanah perkuburan lama tu. Dan mereka berdua sedang usaha untuk bawa turun layang-layang Khairil yang tersangkut dekat pokok kekabu. Tapi disebabkan Khairil ni kena kacau dengan tangan manusia tersebut, dia terus lari balik rumah. Dan dia pun tak tahu apa yang jadi dekat Ijol. Bila ayah Ijol sampai aja dekat kawasan tanah perkuburan lama tu, sangat menyayat hati sebab dia tengok mayat anak dia dah berlumuran darah dekat kepala. Semenjak kejadian Ijol meninggal dunia, Khairil sebenarnya sering sangat meracau. Setiap malam dia meracau. Mungkin Khairil dia macam trauma kot sebab kena kacau dengan tangan yang ada dekat kawasan tanah perkuburan lama tu. Kedua, mungkin sebabkan yang meninggal dunia tu adalah kawan baik dia sendiri. Satu malam, Khairil ni nak tidur, tapi cuaca dekat luar ni rasa panas sangat. Walaupun dah buka kipas yang ketiga. Khairil cakap dengan ayah dia, Ayah, malam ni Khairil nak buka tingkap lah ayah. Panas sangatlah cuaca malam ni. Ayah Khairil risaulah kalau buka-buka tingkap ni kan apa-apa yang jadi kan. Dah lah anak dia ni sejak kebelakangan ni selalu sangat meracau. Boleh buka tingkap. Tapi kalau ada apa-apa, kamu bagi tahu ayah dengan ibu ya. Khairil pun bersetuju lalu dia pun buka tingkap perlahan. Sedang Khairil ni mula nak melelapkan mata dia, tiba-tiba Khairil terdengar dekat tingkap bilik dia ni macam ada orang baling batu. Yelah, rumah dia ni rumah kayu. Jadi kalau orang baling batu dekat tingkap kayu memang jelas sangat bunyi dia. Khairil ni tertanya-tanya dalam hati, siapa pula yang ajak main-main malam ni? Kawan aku semuanya main petang-petang, jarang kok main malam. Tak lama lepas tu, tiba-tiba saja Khairil terdengar satu suara ni memanggil nama Khairil. Sayup-sayup aja suara dia. Khairil, Khairil, Khairil. Bila terdengar namanya dipanggil, Khairil ni pun bangkit daripada tidur. Lalu Khairil pun menjengahlah ke arah tingkap tu. Dia nak tengok, manalah tahu ada kawan-kawan dia ke yang datang kan. Bila Khairil jengah aja dekat tingkap tu, tak ada siapa. Khairil pun mulalah nak tidur balik. Sebab bagi dia mungkin dia berhalusinasi je kot. Dan ayah dia pun cakap, kalau ada siapa-siapa datang ataupun panggil, jangan layan. Kali kedua, nama Khairil pun dipanggil. Khairil, Khairil, Khairil. Kali ni, bila Khairil bangun, dia terus talakan kepala dia dekat tingkap. Sebab dia jelas sangat dengar suara tu datang daripada luar tingkap. Dan bila dia tengok dekat luar tingkap, dia nampak kawan dia, iaitu Ijol, sedang berdiri tercegat dekat luar tingkap. Muka Ijol waktu tu nampak macam sayu je dan pucat. Lepas tu, Ijol cakap dengan Khairil macam ni. Khairil, jom ikut aku. Jomlah teman aku. Khairil waktu tu bila dah ternampak Ijol, dia terus cakap macam ni.
Kau siapa? Kau bukan kawan aku. Kau bukan Ijol. Ijol dah matilah. Ijol yang ada dekat luar tu cakap macam ni. Jomlah teman aku. Aku nak pergi kubur ni. Jom teman aku. Kita nak ambil layang-layang kau. Khairil waktu tu menjerit meronta-ronta. Dia suruh Ijol tu pergi. Beredar daripada rumah dia. Bila terdengar anaknya menjerit-jerit, ayah Khairil pun cepat-cepat masuk ke dalam bilik Khairil. Dan waktu tu, ibu Khairil terus peluk Khairil. Manakala ayah Khairil nampak makhluk yang menyerupai Ijol sedang berdiri dekat luar tingkap bilik anak dia. Ayah Khairil ni mula membacakan beberapa potong ayat Al-Quran yang telah diajarkan oleh Imam Haji Amran. Lalu ayah Khairil pun ambil satu botol air Yasin dan dia semburkan ke makhluk tersebut. Bila air Yasin tu disemburkan ke makhluk tersebut, terus lenyap. Pergi macam di bawah angin aja makhluk tu. Khairil malam tu macam biasalah. Lepas kena kacau, terus saja mula meracau-racau. Esoknya, ayah Khairil bawa Khairil ni pergi berjumpa dengan Imam Haji Amran. Mam, malam semalam makhluk tu datang dan dia menyerupai Ijol, anak Zali. Ijol yang meninggal dunia itu sebenarnya salah seorang anak penggali kubur, iaitu Zali. Tapi saya tak beranilah nak cakap dengan Zali. Saya takut dia sedih hati pula sebab makhluk tu menyerupai anak dia. Tak apa. Biar aku aja yang uruskan. Kamu tunggu sini sekejap. Sebaik saja Imam Haji Amran selesai berjumpa dengan Zali, lalu ayah Khairil pun datang berjumpa dengan mereka. Muka Zali waktu tu tak ada menampakkan riak marah ke apa ke. Dan dia pun dah tahu berdasarkan apa yang telah Haji Amran cerita. Iaitu makhluk tu datang mengganggu Khairil pada malam semalam dan menyerupai anak dia iaitu Ijol. Zali cakap dengan ayah Khairil, kau jangan risaulah. Aku tak marah pun sebenarnya. Tapi aku pelik lah. Kenapa makhluk tu datang menyerupai anak aku? Sebenarnya, bukan anak kau seorang je yang kena kacau dengan makhluk yang menyerupai Ijol tu. Ramai lagi kawan-kawan yang sebaya dia sama kena kacau. Sebab aku dengar jiran-jiran lain yang sebaya dengan Ijol pun, anak mereka kena kacau juga. Apalah sebenarnya dosa anak aku ataupun dosa aku ya, sampai makhluk tu nak menyerupai anak aku. Selepas daripada kejadian tu, Imam Haji Amran buat keputusan agar semua penduduk kampung buat bacaan Yasin dan solat hajat. Malam tersebut, selesai saja solat hajat, ayah Khairil balik lambat sikit sebab dia ada berbincang dengan Imam Haji Amran berkenaan dengan anak dia yang masih lagi duk meracau lepas daripada kejadian Ijol meninggal dunia. Selesai saja berbincang, ayah Khairil pun mula start motor dan nak balik ke rumah. Dalam perjalanan nak balik ke rumah ni, suasana ketika tu menunjukkan tanda-tanda hari nak hujan. Dan sampai aja dekat selekoh berdekatan dengan kawasan tanah perkuburan lama tu, hujan renyai mula turun. Dan tak semena-mena, waktu tu jugalah enjin motor ayah Khairil ni tiba-tiba termati. Berhenti dekat tepi jalan, ayah Khairil ni dia cek-cek lah motor tu. Apa yang jadi dengan motor dia ni? Nak kata minyak, baru petang tadi dia top up minyak. Takkanlah habis minyak kot. Nak kata enjin, selama ni okey je, tak adalah pula enjin motor tu buat hal. Tapi time-time ni lah pula nak buat hal. Dah lah dekat dengan kawasan tanah perkuburan lama tu, hujan pula. Nak minta tolong, tak nampak pula orang lalu. Lepas ayah Khairil tu cuba juga hidupkan motor berkali-kali tapi gagal, ayah Khairil ni buat keputusan untuk tolak aja motor tu balik ke rumah. Walaupun perjalanan masih jauh lagi, lebih kurang 1 kilometer. Kalau nak patah balik ke masjid pun lebih kurang 1 kilometer juga. Nak tak nak, teruskan aja lah perjalanan. Lebih kurang 10 tapak melangkah sambil menolak motor, tiba-tiba ayah Khairil terdengar satu suara kanak-kanak. Suara tu panggil macam ni, "Pakcik, pakcik." Bila terdengar ada orang panggil pakcik, pakcik tu, ayah Khairil pun pusing ke belakang. Dan alangkah terkejutnya ayah Khairil sebab dia nampak ada seorang kanak-kanak dekat tengah jalan. Dan kanak-kanak tu menyerupai Ijol. Ijol yang dekat tengah-tengah jalan tu cakap dengan ayah Khairil, "Pakcik nak pergi mana? Pakcik nak tolak motor ke? Nak saya tolong?" Bila dah dalam keadaan macam tu, ayah Khairil ni terus tolak motor dia ke tepi, nak mula cabut lari. Sebab dia tahu yang ada depan dia tu bukannya manusia, tapi makhluk alam gaib. Tak sampai dalam 5 langkah, tak semena-mena ayah Khairil ni rasa macam kaki dia ni macam terpaku. Dan makhluk tu makin mendekat. Muka makhluk tu daripada tadi elok aja rupa Ijol, tahu-tahu muka dia ni penuh dengan darah. Dia punya usus dah hampir terburai. Makhluk tu betul-betul ada depan ayah Khairil. Dan tak semena-mena ayah Khairil pengsan. Esoknya, ada salah seorang penduduk kampung jumpa ayah Khairil dekat tepi jalan. Seharian ayah dia kena hujan dan memang ayah dia demam seminggu.
Selepas daripada kejadian ayah Khairil kena kacau tu, penduduk kampung ni ada buat perbincangan lah sebab mereka risau kawasan kampung mereka ni macam makin menjadi-jadi pula sejak kebelakangan ni diganggu oleh makhluk alam gaib. Dan lebih merisaukan lagi, makhluk tu sebenarnya suka menyerupai arwah Ijol. Ayah kepada arwah Ijol iaitu Zali ada bertanya dengan Imam Haji Amran, "Imam, ada kaitan ke sebenarnya makhluk tersebut yang menyerupai anak saya dengan kubur lama yang kita gali 9 tahun lalu? Ingat tak kejadian tangan yang saya pernah cerita dengan Imam dulu? Sewaktu kematian Pakcik Elias." Imam Haji Amran, muka dia waktu tu menunjukkan macam dia ada simpan satu rahsia. Dan Imam Haji Amran pun cakap macam ni, "Saya rasa mungkin ada kaitan. Sebenarnya, saya dah simpan lama dah rahsia ni. Tapi disebabkan saya tengok ramai penduduk kampung kita ni kena kacau, nak-nak kanak-kanak. Jadi, saya rasa saya kenalah juga buka cerita ni." Menurut Imam Haji Amran iaitu Atuk Acoy sendiri, sebenarnya dulu kampung tersebut telah dibuka oleh salah seorang saudagar Cina Islam. Namanya adalah Chong Ahsai Abdullah. Dan disebabkan dia adalah orang yang membuka kampung tersebut juga dinamakan dengan nama dia sendiri, iaitu Kampung Chong Abdullah. Saudagar Chong ni merupakan orang yang sangat kaya. Dia ada harta yang banyak sangat. Dan dia ni suka pergi belayar. Dan sewaktu dia pergi belayar ni dekat kawasan Indonesia, dia berjumpa dengan salah seorang perempuan di kawasan Jawa Barat. Namanya adalah Sumina. Dan Chong telah mendirikan rumah tangga dengan Sumina. Sumina ni sebenarnya bukan Islam, tapi disebabkan dia berkahwin dengan Chong iaitu Cina Muslim, dia pun memeluk agama Islam. Mereka telah dikurniakan seorang cahaya mata lelaki yang bernama Arsyad. Satu hari, takdir Allah Ta'ala, sewaktu Chong sedang belayar, kapal perdagangan dia ni diserang oleh Lanon dan semua barang-barang perdagangan telah dibawa curi. Dan disebabkan mereka kenal sangat Chong ni merupakan orang yang kaya di kawasan kampung tersebut, Lanon-Lanon ni telah menyerang rumah Chong dan telah mencuri semua harta kepunyaan Chong. Dan sejak daripada tu, Chong telah jatuh muflis dan sangat-sangat miskin. Semua harta dia telah dicuri. Sampaikan orang-orang kampung ketika tu dah mula menyisihkan Chong dan juga Sumina. Mereka ni dah rasa macam Chong ni tak patut dah dihormati ataupun disegani sebab dah jadi orang miskin kan. Chong dan Sumina pun telah dihalau daripada kampung tersebut. Nak tak nak, mereka terpaksa duduk di pinggir kampung. Dan tak lama selepas tu, Chong telah meninggal dunia disebabkan oleh tertekan dengan kemiskinan dan cacian orang kampung. Sumina sebagai isteri merasa tak adil sangat Chong meninggal dunia disebabkan tomahan orang kampung. Jadi, Sumina ni bertekad sebenarnya dia nak balas dendam dengan orang kampung. Dia rasa suami dia tak patut mati dengan cara yang macam tu. Padahal suami dia yang buka kampung tu, tapi kini suami dia pula yang disisihkan. Disebabkan Sumina ni, dia pernah mengamalkan beberapa ilmu hitam. Dia telah mengamalkan semula ilmu tersebut selepas kematian suami dia. Dah lama dah sebenarnya dia tinggalkan amalan-amalan tersebut selepas dia memeluk Islam kan, selepas berkahwin dengan Chong. Tapi sekarang masanya untuk dia mengamalkan semula ilmu hitam tu untuk membalas dendam kepada orang kampung. Sumina telah mengamalkan ilmu hitam dia dan telah membuatkan kampung tersebut huru-hara. Semua tanaman mati, haiwan ternakan pun mati. Kampung tu telah menjadi ibarat padang jarak, padang terkukung. Tapi tak lama, orang kampung telah dapat tahu yang kawasan kampung tu jadi macam tu disebabkan oleh perbuatan ilmu hitam Sumina. Lalu, orang kampung pun tangkap Sumina dan Sumina telah diarak keliling kampung dan dia telah direjam beramai-ramai sehingga mati. Sebelum Sumina mati, sewaktu dia sedang nyawa-nyawa ikan, Sumina sempat lagi bercakap. Dia kata, "Aku takkan biarkan kampung ni aman. Aku takkan mati." Itu ayat terakhir Sumina. Dan ketika tu, melihatkan Sumina direjam beramai-ramai, ada salah seorang penduduk kampung ni sangat kesian dengan Sumina. Namanya Haji Mahat. Lalu Haji Mahat pun cakap dengan Sumina sewaktu Sumina tengah nyawa-nyawa ikan tu kan. Dia kata dengan Sumina, "Sumina, kau jangan risau. Aku akan jaga anak engkau Arsyad." Dan memang betul, sejak daripada hari tu, Haji Mahat lah yang menjaga anak Sumina dan Chong iaitu Arsyad. Mayat Sumina telah ditanam hidup-hidup. Jasad Sumina yang sedang nyawa-nyawa ikan tu diturunkan dan telah ditanam hidup-hidup di kawasan tanah perkuburan lama. Zali bertanya dengan Imam Haji Amran, "Jadi apa kaitan cerita yang Tok Imam ceritakan tadi dengan Tok Imam?"
Imam Haji Amran kata sebenarnya nama ayah dia adalah Haji Arsyad, iaitu anak kepada Sumina. Dan Imam Haji Amran beritahu kepada Zali dan penduduk kampung bahawa ayah dia sebenarnya dah pagar dah kawasan tanah perkuburan lama tu. Tapi disebabkan 9 tahun lepas mereka nak kebumikan jenazah Pakcik Elias, jadi terpaksalah dibuka pagarnya dan mereka pun mengebumikan jenazah Pakcik Elias di situ. Tapi selepas pengebumian Pakcik Elias, Imam Haji Amran ni dia dah pagar semula dah kawasan tanah perkuburan lama tu. Cuma dia tak pagar habis. Jadi mungkin sebab tak pagar habis tu lah kawasan kampung ni mula diganggu semula. Orang-orang kampung semua rasa sayu bila mendengarkan kisah yang telah diceritakan oleh Imam Haji Amran. Malam tu, tanpa berlengah lagi, Imam Haji Amran cakap dengan semua penduduk kampung yang dia rasa bertanggungjawab dengan kejadian tersebut sebab makhluk yang mungkin menyerupai Ijol yang sedang mengacau kampung tersebut tu ada kaitan dengan tanah perkuburan lama, iaitu tangan yang mereka jumpa sewaktu menggali kubur Pakcik Elias. Disebabkan jenazah tersebut merupakan susur galur keturunan Imam Haji Amran sendiri. Malam tu, tanpa berlengah masa lagi, Imam Haji Amran mengajak semua penduduk kampung untuk pergi buat bacaan Yasin di kawasan tanah perkuburan lama. Dan Imam Haji Amran telah pun memagari semula kawasan tanah perkuburan lama tu. Dan Alhamdulillah sehingga ke hari ini katanya kawasan kampung tu kembali tenang dan dah tak ada dah gangguan-gangguan makhluk alam gaib. Pengajaran daripada cerita kita kali ini adalah janganlah berniat untuk mensyirikkan Allah, mengamalkan sihir dan sebagainya disebabkan dendam kan. Sebab kalau kita meninggal dunia satu hari nanti, mesti tak tenang punya roh kita. Yang kedua, kalau orang-orang tua ni dah bagi pantang larang, contohnya jangan dekati kawasan perkuburan tanah lama tu sebab dah dipagari ke apa semuanya, kalau boleh kita ikutlah benda-benda yang pantang larang orang dulu-dulu ni sebab mereka lebih tahu, mereka lebih makan garam daripada kita. Sebab benda ni dah dinasihatkan, tinggal kita nak ikut atau tak ikut. Yang ketiga, sebesar mana pun dosa seseorang, kita sebagai manusia tak berhak untuk menghukum seseorang. Contohnya macam Sumina yang telah diarak keliling kampung dan direjam beramai-ramai itu kan. Perbuatan tersebut adalah sangat kejam dan tidak adil di mata manusia. Sekian saja dari saya untuk episod kali ini. Kepada yang masih lagi belum subscribe, jangan lupa tekan dulu button subscribe. Yang berminat untuk berkongsikan kisah seram atau pengalaman berkenaan dengan alam gaib, boleh kongsikan di alamat email yang tertera di skrin ataupun di description. Dan kalau berminat juga untuk berkongsikan cerita tapi tak nak email, boleh juga untuk terus DM aja TikTok Alam Seperti Maya. Akhir kalam, segala yang berlaku di alam maya ini kadang-kala memang tak terjangkau di akal, bahkan tak terbatas di waktu. Tetapi semuanya boleh berlaku hanya dengan izinnya. Sekian saja dari saya untuk video kali ini. Bye-bye. Assalamualaikum.